Satu sampel radioisotop berjisim 64 gram mempunyai separuh hayat 12 minit. Berapakah jisim radioisotop selepas 1 jam? Okey. Kita boleh kira 1 jam ini bersamaan dengan berapa separuh hayat. Okey. Separuh hayat tu, satu separuh hayat sama dengan 12 minit. 12 minit. Okey. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey. Jadi 60 minit ini kalau kita bahagi dengan 12 tu dia sama dengan 5, ya. Iaitu 1 jam ini adalah setara dengan 5 kali separuh hayat. 5 kali separuh hayat. Jadi mula-mula dia adalah 64 gram. Mula-mula dia adalah 64 gram. Okey. Selepas separuh hayat pertama, dia akan jatuh kepada 32 gram. Lepas tu separuh hayat yang kedua, dia jatuh kepada separuh daripada yang ini, iaitu 16 gram. Separuh hayat ketiga jatuh ke 8 gram. Okay. Separuh hayat keempat, ini dia jatuh ke 4 gram. Dan akhirnya separuh hayat ke-5, okay, dia akan jatuh kepada 2 gram. Iaitu selepas 1 jam. 1 jam bersamaan dengan 5 separuh hayat. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jisim radioisotop itu akan menjadi 2 gram. Okay. Jadual di atas menunjukkan rekod aktiviti satu spesimen radioaktif dalam tempoh 400 minit. Ramalkan nilai yang mungkin bagi X dalam unit pembilangan per saat. Okey. Kita dapati bahawa dalam 80 minit, ya, aktiviti dia jatuh lebih kurang separuh. Ini lebih kurang 480. Ini lebih kurang 240. Lepas tu ini lebih kurang 120. Ini bermakna setiap 80 minit setiap 80 minit dia akan jatuh kepada separuh daripada nilai permulaan dia, daripada 480 kepada 240 ke 120, iaitu separuh hayat dia. Separuh hayat dia sama dengan 80 minit. Okey. Daripada 160, satu lagi separuh hayat adalah dia akan bertambah 80 minit, iaitu 240 minit. Okey, 240. Lepas tu sampai ke 320. Okey, ini bermakna daripada 160 ke 320 minit ini dia mengalami dua lagi separuh hayat. Dua lagi separuh hayat. Jadi daripada 120 ini dia akan jatuh, ya, daripada 120 ni dia akan jatuh ke 60. Ini satu separuh hayat. Satu separuh hayat. Daripada 60 dia akan jatuh ke 30. Ya, ini satu lagi separuh hayat. Okey, 30. Jadi X ini sepatutnya 30 lah. 30. Lepas tu satu lagi separuh hayat dia akan jatuh ke 15. 15. Jadi ini adalah 15. Okey. Jadi nilai X nilai X sama dengan 30. 30. Rajah di atas menunjukkan graf aktiviti radioisotop X melawan masa. Berapakah separuh hayat bahan radioaktif? Didapati bahawa dia mengambil masa 18 hari. Okay? Dan supaya dia jatuh daripada 1200 ke 150. Jadi kita tengok mula-mula dia bacaan dia adalah 1200. Okay. Separuh hayat yang pertama dia menjadi 600. Lepas tu 300 300 150. Okey. Jadi ini bermakna dia mengalami 3 separuh hayat. 3 separuh hayat. Dia akan jatuh daripada 1200 ke 150. Jadi 3 separuh hayat sama dengan 18 hari.
18 hari. Maka separuh hayat sama dengan 18 bahagi 3, iaitu sama dengan 6 hari. Okey, itu adalah cara kita menentukan separuh hayat daripada graf. Okey, graf adalah satu lengkungan. Okey, graf dia adalah satu lengkungan seperti ini. Okey. Apabila satu bahan radioaktif diletakkan di hadapan tiub GM, meter kadar yang disambung kepada tiub GM mencatat 200 pembilangan per saat. Selepas 24 minit, bacaan meter kadar turun ke 42 pembilangan per saat. Apabila bahan radioaktif dialihkan, tiub GM masih merekodkan radiasi latar belakang 20 pembilangan per saat. Tentukan separuh hayat bagi bahan radioaktif itu. Okey. Ini adalah soalan yang melibatkan radiasi latar belakang, okey, atau radioaktif latar belakang. Okay. Selain daripada sampel radioaktif, katakan di sini kita ada satu sampel radioaktif, dia diletakkan di depan satu tiub GM. Okey, ini adalah tiub GM. Okey, tiub GM ini disambung kepada satu meter kadar. Okey, meter kadar. Meter kadar ini dia akan memberi bacaan terdapat berapa aktiviti atau berapa pancaran radioaktif dalam 1 minit. Okey, atau 1 saat. Jadi dia menerima pancaran radioaktif daripada sampel radioaktif. Ini adalah sampel radioaktif. Bagaimanapun selain daripada sampel radioaktif, di sekeliling juga ada pancaran radioaktif. Okey, ada pancaran radioaktif daripada bahan-bahan di sekeliling dan juga daripada pancaran daripada angkasa lepas. Okey, dan dapati bahawa pancaran daripada sekeliling itu adalah 20 okey, 20 pembilangan per saat. Ini dinamakan sebagai radiasi latar belakang. Okey, jadi mula-mulanya tiub GM ini mencatatkan bacaan 200 pembilangan per saat. Jadi daripada 200 pembilangan ini, 20 daripada radiasi latar belakang, okey, hanya 180 datang daripada sampel radioaktif ini sahaja. Ini bermakna mula-mula aktiviti dia adalah 180, bukan 200. Bukan 200. Sebab 20 tu datang daripada radiasi latar belakang. Ya, hanya 180 datang daripada sampel radioaktif ini sahaja. Lepas tu 180 ini dia akan jatuh ke 90. Lepas tu 45. Okey, lepas tu lebih kurang 22 lah. Okey, 22. Okey. Jadi dia mengalami 3 separuh hayat. 3 separuh hayat dia akan jatuh kepada 22. Okey. Dan soalan ini mengatakan bahawa bacaan tu turun ke 42. 42 ini sebenarnya radiasi atau pancaran daripada sampel hanya 22 sahaja, sebab ada 20 tu datang daripada radiasi latar belakang. Ya, 42 ini ada 20 daripada latar belakang. Maka sampel ini dia hanya mengeluarkan pancaran 22 sahaja. Okey, jadi 22 ini adalah selepas 3 separuh hayat. Okay, jadi ingat bagi soalan yang melibatkan pancaran atau radiasi latar belakang, kita mesti tolak pancaran latar belakang itu daripada bacaan yang direkodkan. Sebab yang 20 tu bukan daripada sampel yang diukur. Okay. Jadi di sini 3 separuh hayat 3 separuh hayat bersamaan dengan 24 minit. 24 minit maka separuh hayat sama dengan 8 minit. Okey.